بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masih lagi bersama-sama dalam majlis ilmu, membahaskan berkenaan dengan 10 prinsip penyucian jiwa. Itulah subjek kita ini berkenaan dengan tazkiyatun nafs, atau apa yang kita katakan di Nusantara ini dinamakan ilmu ini dengan ilmu tasawuf. Tetapi kita sudah menyatakan pada awal pertemuan kita memilih istilah yang datang dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, kerana ianya lebih selamat. Tazkiyatun nafs ataupun tazkiyatun nufus, ini adalah lafaz ataupun istilah yang datang dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi SAW yang perlu kita dahulukan, letakkan. Kerana apabila kita menggunakan istilah-istilah yang selain daripada istilah yang ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah, maka itu ada perkara-perkara yang mungkin boleh menyelewengkan kita atau memesongkan kita daripada makna ataupun tujuan utama penyucian jiwa itu, tazkiyatun nafs. Baik, jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan prinsip perbahasan kita. Prinsip yang pertama yang masih lagi kita membahaskan tentang tauhid adalah asas penyucian jiwa. At-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Baik, jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan memfokuskan pada tajuk khusus, iaitu tajuk yang kita nak bincangkan tentang kalimah tauhid. Kalimah tauhid, dan 4 perkara ini adalah topik ataupun tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini, berlega pada 4 perkara ini. Dan kita dah sebut sebelum ini berkenaan dengan kelebihan kalimah tauhid ini, dan kita suka untuk kita ingatkan lagi tentang kalimah tauhid ini. La ilaha illallah, dia adalah ada beberapa nama yang dinamakan kalimah tauhid ini dalam Al-Quran. Apa nama lain bagi kalimah tauhid selain daripada kalimah tauhid? Siapa tahu ataupun siapa ingat? Kalimah tauhid ni ada beberapa nama. Ada lebih kurang 2 atau 3 nama. Baik, syahadah, tahlil. Baik, itu istilah yang diberikan kepada kalimah tauhid. Baik, antaranya adalah kalimah at-taqwa, kalimatut taqwa, at-taqwa. Kalimah at-taqwa ini adalah kalimah yang kita katakan merujuk kepada apa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan kalimah taqwa ini ataupun kalimah yang menyelamatkan. Taqwa di sini maknanya al-wiqayah. Taqwa asalnya daripada bahasa Arab, daripada perkataan waqa. Jadi masdarnya al-wiqayah, maknanya perlindungan, prevention, perlindungan, ataupun disebut sebagai perisai. Anta ja'ala bainaka wa bainallahi 'adzabun. Itu antara makna taqwa. Yani kalimah yang atau taqwa ini maknanya perkara yang kita menjadikan sesuatu perkara itu sebagai perisai kita daripada sesuatu yang memudaratkan. Baik, jadi kalimah taqwa ini kalau kita tengok dinamakan kalimah taqwa kerana
kalimah tauhid ini akan menjaga pemiliknya daripada api neraka. Ini sama ada menjaga, memelihara penuturnya, pengamalnya, penjaganya, pemiliknya daripada untuk masuk ke dalam neraka ataupun kekal dalam neraka. Lianna kalimah taqwa taqi sahibaha minan nar. Dan apa dalilnya? Apa dalil maknanya yang menunjukkan kalimah taqwa ini adalah nama bagi kalimah tauhid? Iaitu dalilnya adalah apa yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas api neraka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah mengharamkan ke atas api neraka orang-orang yang mengucapkan dan mengamalkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yakni murni daripada hatinya, khalisan min qalbi, ikhlas, yakni murni daripada hatinya. Baik, itu kalimah taqwa. Baik, dan dinamakan juga kalimah tauhid ini dengan kalimah al-ikhlas. Kalimah al-ikhlas. Kalimah al-ikhlas. Kerana apa? Kerana kalimah tauhid ini dia menafikan sebarang bentuk kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia menetapkan pengabdian, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, murni. Sebab itu ikhlas ni makna dari sudut bahasa dia asal daripada khalasa, maknanya murni. Murni daripada sebarang bentuk pencemaran, kotoran. Sebab itu disebut kalimah ikhlas. Dan sebab apa surah Al-Ikhlas dinamakan dengan surah Al-Ikhlas? Kerana dalam surah Al-Ikhlas tu hanya menyebutkan tentang sifat Tuhan, sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab itu seorang sahabat, ada dua orang sahabat ini, salah seorangnya itu dia mendengar dia solat bersama dengan sahabatnya ini, kemudian sahabatnya ini asyik baca surah Al-Ikhlas. Kemudian dia tak berhati, dia pergi laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahawasanya perbuatannya itu adalah baik, bagus, dan kalau dia menyintai surah Al-Ikhlas, Allah menyintainya. Maknanya kerana dia menyintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Ikhlas itu dinamakan Al-Ikhlas kerana di dalamnya ada hanya menceritakan tentang tauhid, hanya menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemurnian, murni. Baik, jadi dinamakan kalimah ikhlas kerana dia adalah kalimah yang murni. Murni. Tak ada apa-apa bentuk kita kata pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut la ilaha illallah, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Baik, kalimah taqwa itu dalilnya juga dalam Al-Quran sebenarnya. Tadi kita sebut dalam hadis yang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fath ayat 26. Ayat 26. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Boleh buka dalam surah Al-Fath ayat 26. Jadi Allah Ta'ala kata وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. Jadi Allah melazimkan kepada mereka ataupun mengilzamkan kepada mereka kalimah taqwa. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan ja'ala alladhina kafaru, orang-orang yang kafir itu dalam fi qulubihim, dalam hati-hati mereka itu al-hamiyata, hamiyatal jahiliyah. yakni hamiyah ini adalah ta'assub, fanatik, asabiyah, yakni sikap fanatik. Hamiyatal jahiliyah, ghulu, fanatik. Hamiyatal jahiliyah maknanya dalam
Terjemahan dia terjemah apa? Kesombongan. Kesombongan jahiliyah. Hamiyah ni sebenarnya merujuk kepada sikap fanatik, sikap taksub, yang bermula datang daripada kesombongan. Datang daripada kesombongan. Hamiyatul jahil. Dan sebenarnya datang daripada kesyirikan. Itu lebih spesifik. Maknanya kalau kita tengok, baik, kita buka dulu tafsir ayat ni supaya kita tak bercakap tentang kalamullah tanpa ilmu. Baik. Kita tengok dulu tafsir tentang ayat ini. Kuliah kita ni transparent lah. Maknanya kita tak boleh kita tak boleh mana-mana. Memang kita dididik macam tu. Kita tak boleh ulas hurai ayat Quran tu apa yang kita rasa. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a." Siapa berkata tentang Al-Quran dengan semata-mata pendapat dia, fa asaba, betul, kena, faqad akhta'a, tapi dia tetap salah. Dalam sebahagian riwayat lain, man qala fil Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu dalam riwayat At-Tirmizi. Man qala fil Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka bersiaplah tempat duduknya dalam neraka. Dia sama level macam sebah hadis palsu. Man kadzaba alayya muta'ammidan, kan? Itu dalam hadis. Siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah tempat duduknya dalam neraka. Wal iyad billah. Baik, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim al-hamiyata hamiyatal jahiliyah. Yakni disebutkan di sini oleh Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri. Beliau kata, "Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah wa kanat hamiyatuhum annahum lam yuqirru annahu nabiyullah wa lam yuqirru bismillahirrahmanirrahim wa halu bainahum wa bainal bait." Maknanya orang-orang kafir, yakni musyrikin Mekah, apa sikap hamiyah mereka itu, taksub mereka itu, fanatik mereka itu yang bersifat jahiliyah, hamiyatul jahiliyah. Kata Ibn Shihab Az-Zuhri, fanatik mereka itu, taksub mereka itu adalah mereka tidak mengakui bahawasanya Nabi itu Nabi Allah. Mereka tidak mengakui Muhammad itu adalah Nabi dan Rasulullah. Itu fanatik mereka, taksub. Sebab mereka dah kenal Nabi Muhammad ni, dah tahu nasab dia zu nasabin, dia orang yang paling nasabnya antara yang paling mulia di dalam kalangan mereka. Mereka dah tahu sebelum Nabi diutuskan, mereka dah panggil Nabi Al-Amin, tetapi tiba-tiba bila Nabi SAW bawa kebenaran, mereka tak akui. Itulah hamiyatul jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah ni banyaklah sekarang ni, banyaklah. Kan, bila orang bawa kebenaran, dia tolak. Maknanya dia tak akui. Allahul musta'an. Baik. Kata kat sini, walam yuqirru bi bismillahirrahmanirrahim, dan mereka tidak mengakui akan lafaz bismillahirrahmanirrahim yang ditulis ataupun yang telah diperintahkan untuk ditulis kepada mereka dalam surat-surat mereka ataupun dalam perjanjian-perjanjian antara umat Islam dan juga dengan orang musyrikin atau orang kafir. Wa halu bainahum wa bainal bait. Dan itulah yang menghalang mereka antara orang Islam dengan orang-orang beriman daripada untuk menunaikan umrah di Baitullah. Ini merujuk kepada Sulhul Hudaybiyah. Maksudnya hamiyah mereka itu ketika mereka tak mengakui kedudukan Nabi SAW, dan mereka juga tak mengakui apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik. Al-Imam Ibn Jarir Al-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau bawakan makna ayat ini, tafsir ayat ini, beliau bawakan hanya pendapat Zuhri. Beliau hanya bawakan kalam Az-Zuhri ini. Baik. Kalau kita tengok Muqatil bin Sulaiman rahimahullah Al-Balkhi,
Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi. Baru-baru ni ada seorang individu ni dia tulis dalam harian Metro kalau tak salah. Harian Metro ni memang lubuk tulisan agama yang kita tak boleh pakai. Senang ceritalah. Dia kalau bab-bab benda lain tu mungkin kita consider lagi lah. Mungkin bab pemberita hiburan apa semua tu boleh pakai lah. Pasal dia taraf tu je, level dia taraf tu je. Tapi kalau kita nak ambil ilmu agama daripada akhbar-akhbar tabloid macam tu, no. Kita tahzir siap-siap. Kita bagi tahu siap-siap, tak boleh pakai. Maknanya kena hati-hati. Bukanlah kita kata tak boleh pakai semua. Mungkin kadang-kadang ada juga tulisan yang betul apa tu, kita kena nilai jugalah. Tetapi kebanyakan, sebab dulu anda ingat lagi keluar tentang isu mengkritik ataupun menuduh Tauhid 3 itu sebagai puncak ekstremisme dan sebagainya, fitnah lah, daripada tabloid yang sama, akhbar yang sama. Kemudian tuduhan yang latest tu tahun lepas lah, bulan Disember tu, ada seorang tokoh ini dia tulis tentang kononnya nak tulis tentang akidah ahli sunnah. Kemudian dalam artikel itu dia telah menyenaraikan beberapa tokoh atba'ut tabi'in, antaranya Muqatil bin Sulaiman. Dia mengatakan Muqatil bin Sulaiman ini adalah membawa fahaman musyabbihah, mujassimah. Musyabbihah ni maknanya menyamakan Allah dengan makhluk. Dia tuduhlah. Dia bawa nama Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi. Waktu tu ada orang forward dekat anda. Waktu tu kita tengah sibuk urusan dunia ni. Kemudian tapi anda tak boleh sabar kalau orang kata kat diri kita, mungkin kita boleh sabar. Kita relax dulu kan. Tapi kalau orang kata dekat ulama salaf, Muqatil bin Sulaiman, anda tak boleh sabar, anda tengah tulis. Waktu tu juga anda tulis rad, tulis bantah. Kemudian ada tulisan tu dah di grup Telegram tentang, ada beberapa tulisan anda kongsikan di grup Telegram, yakni menjawab tuduhan nukilan yang tak betul tentang tokoh yang bernama Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi rahimahullah ta'ala. Beliau adalah dalam kalangan tabaqat atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in maknanya murid tabi'in. Dan beliau adalah tokoh tafsir yang muktabar, ahli sunnah. Tafsir beliau, tafsir Muqatil bin Sulaiman itu sampai kepada kita. Dan tidak ada mana-mana ulama yang adil, yang insaf, yang ahli dalam kalangan ahli tahqiq yang mentuhmah akidah beliau. Adapun tuduhan terhadap beliau yang mengatakan beliau ini musyabbihah, sebenarnya adalah tuduhan yang datang daripada musuh-musuh beliau, kemudian disebarkan tanpa ada penelitian. Jadi ini bahaya. Maknanya tengok, kita zaman sekarang ni, kita hidup pada 1445 Hijrah, kita masih lagi tidak terselamat daripada golongan yang mentohmah golongan yang terawal. Jadi dalam kalangan salaf, dulu kita selalu dengar orang yang tohmah dan tuduh tokoh-tokoh seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bangkitkan dan gerakkan dalam kalangan umat Islam, dalam kalangan ahli ilmuwan di negara kita ini, mereka bangkit menjelaskan. Begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala juga dituduh dengan macam-macam. Begitu juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga dituduh dengan macam-macam. Jadi sama juga sekarang ni, mereka dah tak ada dah tokoh yang mereka nak attack. Mereka cari rujukan yang atas daripada Ibn Taymiyah, atas daripada Syekh Al-Albani, atas lagi, maknanya sampai mereka boleh attack siapa? Tokoh-tokoh tabi'in. Dan akhir sekali mereka akan bawa kepada menyerang para sahabat Nabi. Dan ini sudah ada di negara Arab. Jelas-jelas mereka yang mengkritik ataupun mencela Abu Hurairah. Dia step by step. Kat Malaysia ni ada golongan Syiah, mereka mencela Muawiyah, mencela sahabat-sahabat Nabi. Jadi ini adalah perkara yang kita perlu berhati-hati. Kerana mereka ini nama-nama seperti tabi'in, atba'u tabi'in, ulama-ulama salaf ini, mereka adalah penyampai, tangga yang menyampaikan kita kepada agama. Kalau musuh-musuh, mereka akan attack ni, mereka akan serang nama-nama seperti ini dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Dalam kalangan mereka itu mungkin ada yang terkeliru, yang buat tuduhan, ada yang salah baca. Asal ada dalam kitab, ini masalah juga. Asal ada dalam kitab, dia terus nukil. Ini tak cerdik. Itu susah. Sekarang ni
kita berhadapan dengan orang yang macam tadi tu, dia asal ada dalam kitab je, orang dia baca dalam kitab dia, terus dia nukilkan, terus dia kata inilah. Maknanya tanpa dia buat analisis, tanpa dia merujuk dulu pendapat yang sahih, kan? Allahul musta'an. Baik, jadi Muqatil bin Sulaiman rahimahullah ni adalah mufassir dalam kalangan atba'ut tabi'in, antara ahli tafsir yang hebat, antara yang kita kata tafsirnya adalah tafsir yang muktabar. Baik. Jadi kata Muqatil bin Sulaiman, "Idz ja'ala alladziina kafaru", dan ingatlah ketika menjadikan orang-orang kafir itu min ahli Makkah. Ya, Allah menjadikan pada orang-orang kafir itu, ja'ala kat sini maknanya sayyara, Allah menjadikan dalam hati ataupun dalam hati orang-orang kafir itu hamiyatan hamiyatal jahiliyah, yakni sikap taksub, hamiyah, kepuakan yang melampau, fanatik terhadap puak yang bersifat jahiliyah. Jahiliyah ni adalah sifat mereka yang tidak mendapat petunjuk daripada wahyu, daripada risalah, daripada agama, dan mereka hanya menuhankan hawa nafsu mereka dan juga kepentingan mereka. Baik, kata Muqatil, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عام الهديبية في ذي القعدة معتمرا ومعه الهدي. Dan ini berlaku, peristiwa ini berlaku ketika Nabi SAW tiba pada tahun perjanjian Al-Hudaybiyah. Lebih kurang dalam apa perjanjian Al-Hudaybiyah, 6 atau 7 Hijrah, 6 atau 7 Hijrah. Fi Dzil Qa'dah, pada bulan Dzul Qa'dah, mu'tamiran wa ma'ahu hadyun atau ma'ahu al-hadyu. Yani dalam keadaan Nabi SAW ketika kita nak mengerjakan umrah, dan bersama Nabi SAW ada binatang sembelihan. Faqala kuffaru Makkah, berkatalah orang-orang kuffar Makkah, yang musyrikin, qatala aba'ana wa ikhwanana thumma atana yadkhulu alaina fi manazilina wa nisa'ana. Jadi orang Makkah ni dia ungkit, dia kata, kamu ni orang Islam, Muhammad dengan pengikut dia telah bunuh bapa-bapa kami, kamu bunuh saudara-saudara kami, kemudian tiba-tiba kamu datang, masuk ke Mekah ni, masuk ke rumah kami, dan kamu melalui isteri-isteri kami, masuk fi manazilina wa nisa'ana, yadkhulu alaina fi manazilina wa nisa'ana, dan kamu masuk ke tempat kami, rumah kami, dan tempat wanita-wanita kami. Wa taqulu al-arab innahu dakhala ala raghmi anafina wallahi la yadkhuluha abadan alaina. Kemudian berkatalah orang Arab ni merujuk kepada orang musyrikin, maknanya ataupun wa taqulu al-arab ni maknanya katalah orang Islam, innahu dakhala ala raghmi anafina wallahi, ataupun bukan, wa taqulu al-arab ni merujuk kepada orang musyrikin. Dia kata innahu dakhala ala raghmi anafina wallahi la yadkhuluha abadan alaina. Sesungguhnya Muhammad dia telah masuk ke Mekah ini, tempat kita, tanah tumpah kita, walaupun dia tahu kita tak suka. Ala raghmi anafina, walaupun dia tahu kita ni tak suka, tapi dia tetap masuk. Demi Allah, dia berkata, la yadkhuluha abadan alaina, demi Allah kita tak akan benarkan dia masuk selama-lamanya. Fatilkal hamiyata allati fi qulubihim, dan itulah sikap hamiyah, fanatik, taksub yang ada dalam hati-hati mereka. Maknanya Muqatil bin Sulaiman ditafsirkan dengan peristiwa tersebut yang menjelaskan tentang, maknanya tentang ayat itu ceritakan tentang peristiwa tersebut, yakni mentafsirkan hamiyatal jahiliyah wa idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihim. Ya, Allah Ta'ala jadikan dalam hati orang-orang kafir itu ada perasaan hamiyatal jahiliyah, fanatik, taksub terhadap kebatilan, terhadap kebatilan yang menghalang mereka daripada kebenaran. Sebab itu mereka kata, demi Allah kita tak akan benarkan dia masuk. Sebab itu mereka lepas pada itu berlakunya perjanjian Hudaybiyah. So berpunca daripada apa? Punca orang Islam dihalang untuk masuk ke Mekah ketika Am Hudaybiyah itu, tahun berlakunya perjanjian Hudaybiyah itu, puncanya kerana hamiyatan jahiliyah, kerana fanatik, taksub terhadap
kelompok, kumpulan dan taksub di atas kebatilan. Itulah hamiyah al-jahiliyah. Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, iaitu mereka yang menda'a ila barang siapa yang menyeru kepada asabiyah, mereka yang menyeru kepada asabiyah, da'wal jahiliyah, yakni seruan jahiliyah. Dan ini Nabi SAW pernah tegur Ansar dengan Muhajirin ketika mereka bergaduh. Sahabat Nabi kan manusia, pernah, maknanya bergaduh ni maknanya bertelingkah, yang kita kata normal lah, normal. Tapi bukanlah sampai kafir-mengkafirkan, sampai berperang ke, tidak. Tapi hampir-hampir. Kerana adanya orang munafik. Orang munafik itulah yang cucuk. Jadi pernah Muhajirin dan Ansar ni, mereka berselisih pendapat. Berselisih pendapat itu lebih lunak lah. Kita bergaduh tu orang kata berselisih pendapat. Baik, kemudian Nabi SAW mendengar dalam kalangan Muhajirin itu mereka mula menyeru ya lil muhajirin. Kemudian dalam kalangan Ansar tu ya lil ansar. Mereka mula menyeru nama mereka itu, walaupun nama mereka itu baik, mereka mula untuk, kita katakan ada dalam kalangan mereka itu yang mula nak membangkitkan pertelingkahan itu untuk mengapikan lagi dengan slogan ataupun dengan seruan yang menunjukkan adanya ketaksuban pada kelompok. Sebab itu Nabi terus tegur, abida'wal jahiliyah tad'un wa ana baina adhurikum. Bila Nabi dengar yang Muhajirin, dia kata, wahai Muhajirin, bangkit, mari kita lawan macam seakan mari kita defend puak kita. Ansar, mari kita, wahai Ansar, marilah kita protect, defend kita punya kumpulan atau puak. Padahal mereka itu sama-sama Muslim, dan dua-dua nama ini adalah nama yang syar'i. Ansar dengan Muhajirin ini nama yang baik. Tapi Nabi SAW tetap teguh. Nabi kata, abida'wal jahiliyah tad'un wa ana baina adhurikum. Adakah seruan jahiliyah kamu menyeru? Adakah dengan seruan jahiliyah kamu menyeru, sedangkan aku masih hidup ada depan kamu? Nabi SAW marah. Menunjukkan apa? Ini adalah perkara yang lebih kurang sama dengan hamiyat al-jahiliyah. Maknanya perkara itu masih lagi, kita kata, di dalam, hatta Nabi SAW tetap mendidik para sahabat. Benda tu kita kata masih lagi ada dalam saki baki. Perkara jahiliah itu masih ada dalam sebahagian umat Islam. Itu dalilnya sangat banyak. Antaranya apa yang Nabi SAW sebutkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, innaka umru'un fika umurun jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu ada masih ada lagi saki baki jahiliyah. Kita kena faham, istilah jahiliyah ni bukan menunjuk bukan semestinya menunjukkan istilah yang pelakunya itu terus kafir, tidak. Tetapi dia merujuk kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, mukhalafah. Dalilnya dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Al-Iman, Imam Al-Bukhari letakkan dalam bab al-ma'asi min amril jahiliyah. Maksiat-maksiat itu termasuk dalam perkara jahiliyah. Baik. Hadis daripada Al-Ma'rur ibn Suwaid Al-Asadi, Abu Umayyah Al-Kufi. Dia kata, laqitu Aba Dzar, aku bertemu dengan Abu Dzar bil Rabadzah wa alaihi hullatun. Aku bertemu dengan Abu Dzar di Rabadzah, dan dia memakai satu pakaian. Wa ala ulamihi hullatun, dan pada hamba sahayanya itu juga, budaknya itu, ada pakaian juga yang dibagikan, pakai. Fasa'altuhu an dzalika, maka aku pun bertanya dia tentang hal tersebut. Faqala inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Kemudian Al-Ma'rur ibnu Suwaid Al-Asadi ini, dia pergi jumpa Abu Dzar, kemudian dia Rabadzah, kemudian dia tengok Abu Dzar pakai satu pakaian hullah,
yang cantik. Kemudian dia tengok Ghulam Abu Dhar, yakni hamba dia, hamba Abu Dhar tu pakai pakaian yang sama, hullatun yang sama. Kemudian dia tanyalah kenapa sama. Kenapa sama? Kan? Kemudian Abu Dhar pun kata, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Sesungguhnya aku telah mencela. Sababtuhu ni maknanya telah mencela seorang lelaki, kemudian fa'ayyartuhu bi ummihi. Kemudian aku telah menghina ibunya. Menghina ibunya. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur aku. Ya Aba Dzar, a'ayyartahu bi ummihi. Wahai Aba Dzar, adakah engkau mencela ibunya? Kemudian Nabi kata, innaka mru'un fika jahiliyatan, atau fika jahiliyatun. Sesungguhnya engkau, wahai Abu Dzar, seorang individu atau umrun, maknanya satu orang yang fika padamu ada saki-baki jahiliyah tu. Nampak? Ikhwanukum khawalukum. Saudara-saudara kamu itu adalah apa? Khawalukum. Maknanya adalah saudara kamu. Maknanya ataupun khadamukum wa abidukum, ini hamba-hamba kamu itu saudara-saudara kamu juga. So Nabi ingatkan kepada Abu Dhar. Makna kata para ulama, antaranya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, innaka umru'un fika jahiliyah, itu maknanya pada dirimu itu ada akhlak daripada akhlak-akhlak jahiliyah. Apa maksud akhlak daripada akhlak-akhlak jahiliyah? Kerana Abu Dhar mencela seorang lelaki dan dia mencela ibu dia. Kan? Mencela seorang lelaki dan mencela ibunya. So itu maknanya maksiat lah. So nampak Nabi tegur sahabat. So kat situ jahiliyah ni dia ada banyak lah. Ada banyak cabang perkara-perkara jahiliyah. Ada jahiliyah yang apa dia kita kata, yang bersifat kesyirikan, kekufuran. Ada juga jahiliyah yang bersifat maksiat. Seperti contoh mencela ibu seseorang. So tak lihat, kalau kita bergaduh janganlah cela ibu orang, jangan cela bapa orang, tak boleh. Itu jahiliyah. Bahkan mencarut pun tak boleh. Mencarut tu pun jahiliyah lah. Tapi itu yang kita pelik tu. Hari ni bukan kita harapkan di mimbar-mimbar agama, kuliah-kuliah agama tu kita harapkan menjadi tempat, platform yang terbaik untuk mendidik masyarakat, anak-anak muda untuk maknanya mempelajari akhlak yang mulia. Tetapi kita sedih hari ini bila kuliah-kuliah agama pun dah penuh dengan maki hamun. Ustaz-ustaz pun dah maknanya dah menormalisasikan carutan, perkataan-perkataan yang tidak baik, maki hamun dalam kuliah-kuliah agama. Wallahu musta'an, ini kita sedihlah. Banyak dia dah jadi, dia kata alah biasalah. Lepas tu dia bagi alasan, ini biasalah negeri ni guna perkataan ni biasalah. Tapi tak benda tu tetap tak boleh lah sebenarnya. Kerana seorang mukmin itu laisa al-mu'min bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahishu wala al-badhi. So Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu, maksudnya seorang mukmin itu dia bukanlah orang yang suka mencela. Bukan juga suka la'an, banyak melaknat, mencela. Kemudian wala al-fahishu wala al-badhi, yakni dia bukan juga suka mengucapkan perkataan fahish ni, fuhsh. Al-fuhsh ni perkataan yang keji. Sebahagian ulama sebut juga perkataan yang keji ni juga termasuk dalam perkataan-perkataan yang macam membawa kepada perkara yang keji. Boleh membawa kepada perkara yang keji. Al-badhi pun sama, al-badha'ah. Contoh yang boleh membawa kepada perkara yang keji ni, contoh orang ramai tak perasan, macam pernah dengar lawak double meaning. Dia termasuk dalam al-fuhshu wal-badha'ah wal-badhi. Itu pun sebab kita pun pernah dengar daripada, bukan kita buat tuduhan, kita dengar dengan telinga kita sendiri, daripada sebahagian penceramah-penceramah ni yang mereka tak ada segan dan silu. Tak ada segan silu nak ucapkan perkataan dan buat dalam kuliah agama kadang-kadang tu. Buat lawak dan bermini dan sebagainya, hanya semata-mata nak menarik perhatian penonton,
menghiburkan penonton. Jadi Allah musta'an. Kita dulu ada ingat ni pernah waktu kita awal-awal dulu, lama dah kita nak menikah dulu, kita pergi khusus pernikahan. Memang subhanallah, kita kata Allah Akbar, kalau boleh macam kita kata tak mau datang kan. Kita kata baik baca buku sendiri lah kan. Macam tu. Sebab apa? Kualiti yang ada pada penceramahnya dan sebagainya sekarang ni mungkin dah okey kot kan. Mungkin sebahagian tempat tu dah okey kan. Tapi benda ni tetap kita tak boleh kita nak normalisasikan. Perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan macam tadi, lawak double meaning, kemudian perkataan-perkataan lucah, perkataan-perkataan mencarut dan sebagainya, itu kita tak boleh nak kita tak boleh kata kita bagi alasan nak buat macam mana, biasalah. Macam mana itu ialah ustaz ni buat bajet suci pula, macam dia tak pernah macam dia macam tu pula. Tak boleh. Sebab itu sabit daripada asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan maknanya, dia kata kalau berlakunya idza asa'al qaum atau idza asa'al nas ataupun idza talaitum bisyar ataupun idza dhahara idza dhahara as-su' ataupun bainan nas, lebih kurang macam tu. Dia kata apabila telah terzahir keburukan, kejahatan dalam manusia, janganlah sesekali kamu mengatakan innali nasi uswatun. Janganlah kamu kata bagi saya ada contoh, maknanya saya hanya ikut orang ramai. Sebab bila berlakunya kejahatan, tersebarnya keburukan, makna kemungkaran, kita hanya bagi alasan ada orang buat. Itu maksudnya la taqulu inna li an-nas inna bi uswatun bin nas, atau inna bi uswatun lin nas, ataupun lebih kurang macam tu. Atau kama perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jangan bila adanya berlakunya keburukan dalam masyarakat atau dalam kalangan orang ramai, jangan semata-mata kita kata kerana orang buat lalu kita pun buat. So kita menunjukkan kita tak ada pendirian. Dia kata pasal ustaz cakap saya pun buat. Pasal ustaz tu mencarut, kita pun mencarut. Mana boleh macam tu? Orang ramai dah dia kata dah biasa dah mencarut ni, dah biasa dah buat lawak, dah bermini, ini normal lah. Dia kata, kalau kamu tak mau terima benda ni, kamu jangan hidup bermasyarakat. Pula dah. Dia bagi alasan macam tu. Jadi jangan kita jadikan keburukan atau kejahatan atau kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakat itu alasan untuk kita ikut kemungkaran dan kejahatan mereka. Itu makna perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jangan bila berlakunya keburukan, jangan kita bagi alasan, ada orang tu buat okey je, ada orang tu buat, dia tak ada pendirian. Itu menunjukkan orang itu tidak ada pendirian. Baik. Jadi itu adalah perkara yang Nabi SAW tegur kepada siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang kita kata seorang sahabat yang sangat zuhud. Dia mempunyai kelebihan yang sangat banyak. Tetapi nak bagi tahu dekat sini, manusia itu tidak terlepas daripada salah dan silap. So sahabat Nabi, mereka adalah generasi yang sangat beruntung kerana bila mereka buat silap, Nabi SAW tegur mereka. Itu kedudukan mereka. Mereka sangat beruntung. Baik. Jadi itu maksud hadis tersebut dalam Sahih Al-Bukhari. Baik, jadi jahiliyah ni, hamiyatul jahiliyah ni, kita tengok lagi tafsiran ulama pada ayat ini. Sebelum kita nak masuk kalimah taqwa, sebelum kita nak sampai kepada kalimah taqwa. Baik. Dikatakan lagi oleh sama juga Abdul Malik bin Juraih, dikata yang sama. Kerana humiyat atau hamiyat Quraisy an yadkhul alaihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang Quraisy mereka telah bersikap fanatik, taksub terhadap kebatilan, dan mereka menghalang Nabi Muhammad untuk masuk ke Mekah. So nampak? Qalu la yadkhuluha alaina abadan. Sesama juga macam orang zaman sekarang ni, bila dia sikap fanatik dia terhadap kebatilan.
Fanatik dia taksub dia terhadap kebatilan, menghalang dia daripada menerima kebenaran. Dia kata kita tak benarkan orang ini untuk masuk ke tempat kita. Jangan bagi kebenaran, jangan bagi izin, jangan bagi tauliah dan sebagainya macam tu. Itu sebenarnya hamiyatan jahiliyah. Apa salah orang tu hanya menyampaikan kebenaran, menyampaikan Quran dan sunnah, tetapi diberikan alasan kerana tak sesuai dengan pandangan masyarakat setempat dan sebagainya. Itu semua hamiyatul jahiliyah. Wallahu musta'an. Baik. Kemudian fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa ala almu'minin wa alzamahum kalimat at-taqwa. Maka Allah menurunkan sakinatahu, ketenangannya, ala rasulih, ke atas rasulnya, wa ala almu'minin, yang ke atas orang-orang beriman, wa alzamahum kalimat at-taqwa. Apa maksud wa alzamahum kalimat at-taqwa? Baik. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alzamahum kalimat at-taqwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Nampak? Kalimat at-taqwa tu la ilaha illallah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada menjelaskan firman Allah Taala, wa alzamahum kalimat at-taqwa qala la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah adalah kalimah at-taqwa. Baik. Daripada Humran anna Uthman, yani Uthman bin Affan, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Sesungguhnya aku mengetahui benar-benar satu kalimah yang tidak mengucapkannya seorang hamba akan kalimah itu dengan benar daripada isi hatinya, min qalbihi, melainkan Allah akan haramkan kepadanya api neraka. Baik. Baik, kemudian kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ana uhaddithukum ma hiya kalimatul ikhlas allati alzamaha Allah Muhammadan wa ashabuhu. So Umar waktu tu Uthman ada, sahabat-sahabat Nabi ada, mereka tengah berbincang tentang ayat ni. Kemudian Umar tambah, dia kata, ana uhaddithukum ma hiya, aku pun akan cerita dekat kamu apa dia kalimah takwa. Subhanallah. Kalimatul ikhlas. Tengok, Umar kata kalimatul ikhlas. So kalimah ikhlas ni sabit daripada siapa? Sahabat. Jadi Umar, penamaan dia antaranya daripada Umar bin Al-Khattab. So Umar dia takkan buat sendirilah. So dia dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul ikhlas allati alzamaha Allah Muhammadan wa ashabu, yang Allah telah melazimkannya kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Wa hiya kalimatut taqwa. Umar kata, dan ia adalah kalimah taqwa. Maknanya Umar membenarkan apa yang riwayat yang dibawa oleh Uthman. Wa hiya kalimatut taqwa allati alasa 'alaiha nabiyullah ammahu Abu Talib 'inda al-maut. Yang telah diulang-ulang ataupun yang telah diserukan Nabi SAW kepada bapa saudaranya Abu Talib ketika nazarnya inda maut, syahadatu an la ilaha illallah, itu persaksian bahawasanya la ilaha illallah, itulah kalimah taqwa. Sama juga tafsir ataupun nama kalimah taqwa ini sabit daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Subhanallah, kita dah dapat daripada Umar, Uthman, Ali. Daripada jalur periwayatan Sufyan, daripada Salamah ibnu Kuhail, daripada Abayah ibnu Rib'i, katanya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wa alzamahum kalimat at-taqwa qala la ilaha illallah wallahu akbar. Ali dia tambah, Ali kata kalimah taqwa tu la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar tu maknanya ta'zim, pengagungan kepada Allah. Allah Maha Besar, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan dia Maha Besar. Allahu akbar. Itu datang dalam riwayat Ali. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, katanya wa alzamahum kalimat at-taqwa, kata Ibnu Abbas, syahadatu an la ilaha illallah wa hiya ra'su kulli taqwa. Ibnu Abbas dia explain lagi. Dan kalimah taqwa ni Ibnu Abbas kata la syahadah an la ilaha illallah, persaksian bahawasanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, wa hiya ra'su kulli taqwa, dan dia adalah kepala
asas bagi seluruh ketakwaan. Maknanya seluruh ketakwaan itu kembali kepada kalimah taqwa, yakni kalimah syahadah tauhid. Subhanallah. Dan itu asas yang kita sebut. Daripada sinilah asasnya semua benda, semua perkara termasuk penyucian jiwa kena kembali kepada tauhid. Bahkan seluruh amalan, seluruh ilmu, seluruh perkara dalam kehidupan kita ini semuanya perlu dikembalikan kepada kalimah taqwa, kalimah tauhid, la ilaha illallah. Baik. Sama juga daripada Marwan Ibn al-Hakam, beliau tabi'in, wazir Uthman, menteri kepada Uthman bin Affan. Dia kata wa alzamahum kalimat at-taqwa, dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, wahdahu la syarikalah. Dia tambah wahdahu la syarikalah tu maknanya apa dia, kita kata taukid, penegasan. Baik. Kemudian sama juga diriwayatkan daripada tabi'in Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabar al-Makki. Mujahid bin Jabar al-Makki kata kalimatul ikhlas. Kalimah taqwa tu kalimatul ikhlas. Baik, jadi itu kita kata dalil ataupun bukti yang menyebutkan bahawasanya kalimah la ilaha illallah itu namanya kalimah taqwa. Kalimah taqwa. Baik, dalilnya dalam surah Al-Fath ayat 26. Kemudian kita dah sebutkan tadi riwayat-riwayat tafsir daripada Nabi SAW dan para sahabat. Baik. Kemudian apa lagi nama lain bagi kalimah tauhid ini? Kalimah taqwa, kalimah ikhlas. Baik, kalimah taqwa, kalimah tauhid, kalimah taqwa, kalimah ikhlas juga namanya juga datang dalam Al-Quran al-urwatul wusqa. Al-urwatul wusqa. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 265. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Barang siapa yang kufur kepada taghut wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa, maka dia telah berpegang teguh dengan urwatil wusqa. Urwatil wusqa ni merujuk kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan ini makna la ilaha illallah. Kalau kita nak bawa tadi semua riwayat tadi, kita boleh bawa maknanya riwayat daripada sahabat Nabi dan sebagainya. Itu cara kita melazimi transparansi dalam penyampaian ilmu. Bila kita sebut tentang ayat Quran, kita bagi tahu tafsirnya daripada siapa. Kalau tak boleh nak panjang tadi pun ringkas. Itu amanah. Itu disiplin ilmu. Bukan kita hanya goreng saja. Itu goreng saja yang beritahu, tak ada sumber, tak ada apa. Wallahu musta'an. Itu bahaya. Itu bahaya. Alhamdulillah kita diberikan nikmat, maknanya kita belajar dengan guru-guru kita ajar macam tu. Kalaulah bukan kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun mungkin jadi sesat juga atau jadi tak betul juga. Wallahu musta'an. Tapi alhamdulillah kerana kita dididik dengan daripada guru kita, macam tu dia ajar kita. Agama ni maknanya kita kena tahu daripada sumber. Kita kena tahu dalil, kita kena tahu bukti, kita kena tahu sumber. Amanah. Kita bukan ajar daripada poket kita, bukan ajar daripada pemikiran kita, tidak. Allah musta'an. Baik. Jadi kalimah taqwa, kalimah al-ikhlas, al-urwatul wusqa, dan disebutkan oleh sebahagian lagi ulama yang mutaakhirin dan yang datang kemudian, iaitu kalimah nama dan sifatnya. Sifatnya kita tadi nama kan. Nama kita dah dapat dia kalimah tauhid. Kalimah tauhid itu sebab dia la ilaha illallah kan. Kalimah al-ikhlas. Kemudian kalimatul taqwa, al-urwatul wusqa. Al-urwatul wusqa. Apa maksud al-urwatul wusqa? Al-urwatul wusqa apa? Surah Al-Baqarah ayat 265. Al-Baqarah. Apa dia? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Urwatil wusqa. Cuba tengok dia terjemah apa? Terbalik. 256. Nampak? Kan? 256. Nampak macam mana? Kita belajar, maknanya kalau guru kita tersalah, kita tegur lah.
Ni 25, ustaz kata 265 betul. Sebab ustaz cakap. Kan? Ustaz cakap kita tak boleh lawan, tak. Itu kadang-kadang ini anda belajar daripada guru-guru anda dulu di Madinah, di Yaman. Kadang-kadang Allahuakbar, kita tak tahu, mungkin mereka tersalah tu kerana mereka memang tersalah, ataupun kadang-kadang mereka sengaja untuk nak tambih anak-anak murid mereka supaya nak bagi, maknanya tengok alert ke tak. Ke tidur ke nak test. Tapi tak, anda memang tersalah. Ada salah. Ada salah. Jadi menunjukkan itulah cara kita belajar. Maknanya bukannya kita hormat guru kita dan sebagainya, tapi bukan bermakna apa sahaja yang guru kita sampaikan tu kita tak boleh nak tanya langsung, kita tak boleh ikut saja, tak. Kita dididik untuk apa? Mengikuti kebenaran. Kan? Maknanya bagi tahu sumber. Bukan kita mengikat orang dengan diri kita. Satu lagi faedah yang kita boleh dapat daripada apa yang kita selalu sebut dalam kelas-kelas kita, guru agama yang benar, dia bukan mengikat anak-anak murid dia dengan diri dia, tetapi dia mengikat anak-anak murid dia dengan dalil. Dia mengikat dengan Quran dan Sunnah. Kerana itu adalah ikatan yang terpelihara. Dia tak ikat kepada diri dia, kerana diri dia boleh salah. Betul tak? Tapi ini kita tak dapat kalau kita belajar di tempat-tempat yang mungkin tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam taksub kepada guru. Tak boleh, dia kalau boleh dia macam mana sekalipun dia kata guru dia tu tak betul, salah macam mana, dah jelas-jelas dia tetap pertahankan guru dia. Macam ni isu baru ni tentang mencarutkan, dia tak boleh terima. Dia kata tak, ini kebiasaan masyarakat, memang orang cakap macam tu, memang itu style dia ini. Tapi dia tak mau tunduk kepada kebenaran. Allah musta'an. Bukan satu isu, banyaklah sebelum ni. Maknanya benda-benda yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat tetap dibenarkan. Alasan-alasan yang kadang-kadang tak masuk akal. Kamu siapa, kamu tak sampai maqam lagi. Guru kita tu, Tok Syekh kita tu, dia dah sampai maqam, dah sampai ke Sidratul Muntaha dah. Nangis tu nak. Kamu sampai kat mana lagi, wallahu musta'an. Itu semua banyak-banyak kita kata projek nak membodohkan umat. Pembodohan, bukan nak mencerdikkan. Kita jangan ikutlah pesan kan sahabat-sahabat kita. Allah musta'an. Baik. Dua apa tadi? 256. Bukan 265. 265 tak ada. Ada ke? Tak ada. Tak wujud. Ke ada? Ada. Kerana surah Al-Baqarah sampai 4. Baik. Itu nak menunjukkan kita cakna. Sebab itu alhamdulillah, bila kita belajar kan, kita sini kita belajar Al-Quran, maknanya kita belajar, kita tahu maknanya surah Al-Baqarah ada ayat berapa ayat. Kemudian kita, maknanya benda-benda tu, bila kita dalam proses menuntut ilmu itu, benda-benda tu mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang, guru kita tersalah, dan itulah fungsi ilmu kita. Kita berkongsi, kita tegur kalau salah kan. Dan guru pun dia bersifat terbuka kan. Maknanya kalau salah tolong tegur kan. Allahul musta'an. Baik. Yakfur bit-taghut wa yu'min billah, maknanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian kita sebutkan tadi sebahagian ulama mutaakhirin yang datang kemudian. So, yang mutaakhirin ni kita sebutkan ulama-ulama yang maknanya setelah kurun yang kelima, start daripada kurun yang kelima hijrah ataupun yang keempat hijrah. 4 permulaan, 5, 6 dan seterusnya. Itu istilah kita sebut, bila kita sebut mutaakhirin tu, ulama yang terkemudian lah. Kalau istilah yang kita guna pakai juga ulama khalaf. Khalaf maknanya yang datang kemudian. Kalau ulama salaf, dia merujuk kepada tabi'in, sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in. Macam Muqatil bin Sulaiman tadi, atba'ut tabi'in, sebab dia wafat dalam tahun 150 Hijrah. Jadi dia adalah dalam kalangan salaf. Satu lagi kita kena faham juga, istilah salaf itu bukan bermakna kita tengok base pada tarikh. Bukan kita semata-mata tengok base pada tarikh wafat dia. Tak boleh jadi dia wafat awal 1 Hijrah lebih, tapi dia Mu'tazilah. Contoh Wasil bin Atta. Tak boleh juga. Jaham bin Safwan, ini semua tokoh-tokoh kesesatan. Tidak. Tapi dilihat pada
surah At-Taubah ayat 100 tu. Walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka yang ikut Muhajirin dan Ansar dengan ihsan. Itu. Sama juga golongan yang kita sekarang ni, kita mutaakhirin lah. Kita yang dah lewat kan. Kita dah golongan yang kemudian. Kita ni khalaf lah dari sudut timing, dari sudut timeline. Kita ni golongan yang datang kemudian, khalaf. Tapi kita nak ikut salaf. Sebab apa? Sebab Allah perintah. Sebab Allah perintahkan kita untuk ikut jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebab Allah perintah kita untuk ikut salaf. So kita kena faham. So ada orang hari ini dia suka keliru kan. Dia kata tengok ni ada rujukan saya, tokoh ini dia wafat 100 Hijrah. Dia kata ada sekian macam ni. Tapi dia tak tengok base pada adakah ikutan orang tu betul-betul dia ikut walladzina tabauhum bi ihsan, yang ikut mengikuti mereka dengan ihsan. Tu ihsan tu maknanya kata lajnah ulama yang mentafsirkan dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir, mereka sebut maknanya mengikuti akidah, perkataan, amalan, bukan semata-mata perkataan dan amalan saja, tetapi akidah pun diikut tabi'in dan diikut sahabat Nabi. Dia bukan ikut mendakwa saja, ataupun ikut pakaian saja pun boleh jadi. Kan? Dia fokus pada pakaian. Dia kata Nabi pakai serban, dia pakai serban, tapi akidah dia tak ikut Nabi. Ini pelik. Kita biarlah apa? Kita kena faham mana prioriti kan. Dia duk hukum orang pula. Dia kata ustaz kamu tak ikut sunnah sebab tak pakai serban. Ada. Tak pakai selempang, tak pakai serban, tak bawa apa? Tak bawa tasbih ke, kayu siwak ke. Itu tak betul lah. Maknanya bukan itu sebenarnya yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi diutuskan bukan wahai kaum musyrikin Mekah pakailah serban. Ada? Tak, Nabi diutuskan ya ayuhan nas, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi serukan kalimah tauhid. Bukan seru cari cari apa kita kata artifak Nabi lah apa benda kan. Dia kata itu kita nampak macam mana orang hari ini kebanyakan yang terkeliru dan tersesat ni apabila mereka membataskan ikutan kepada Nabi SAW tu, mereka hanya membataskan pada perkara yang bukan sebenarnya diperintahkan, tidak diperintahkan, tetapi mereka beranggapan ataupun menyangka itulah yang diperintahkan. Nak dia kata nak ikut jejak langkah Nabi, maknanya ya kita tak nafikan kalau dia nak pakai pakaian tu kerana dia nak ikut sunnah Nabi SAW, pakai serban, masalah ke tak? Tafadhal, silakan. Tapi bukan itulah yang dijadikan sebagai seruan utama para Nabi dan Rasul. Kan? Pergi mana-mana pun dia duduk asyik tengok orang, dia jadi duduk hukum orang pula. Kan? Allah musta'an. Kan? Kadang-kadang ada setengah tu dia siap bagi ni lagi. Dia kata ciri-ciri ulama ni dia mesti pakaian dia pakaian ulama ni. Jadi kalau pakai kopiah biasa saja ni kaum ulama kalau tak pakai kopiah lagi itu tak, kalau ikut kaedah mereka itu tak betul lah. So, jadi itu sebahagian orang dia hanya fokus pada itu, tapi sebenarnya mereka lupa bahawasanya seruan utama para Nabi dan Rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, la ilaha illallah, kalimah tauhid, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas. Yang ni kan? Jadi kita kena berbetulkan. Allah musta'an. Macam sekarang orang kata orang faham ni nak ikut sunnah. Dia nak ikut sunnah, dia faham hanya jom kita belajar memanah, jom kita naik kuda. Tak betul. Kita kata betul kamu nak ikut sunnah, silakan. Riyadhah. Memang ada hadis Nabi SAW kata ala innal quwwata ar-ramyu. Kekuatan itu adalah pada panahan ataupun balingan. Ar-ramyu maknanya balingan. Di ulama bahas lagi, tak semestinya panah. Sebab zaman sekarang tunggu panah orang tembak kita. Maknanya apa sahaja kekuatan kan. Itu konsep dia. Tapi orang hanya nampak kita kena balik naik kuda balik, naik main memanah balik. Tak ada masalah, silakan. Tapi jangan kamu dakwa inilah
sunnah yang diseru, atau inilah kamu kena ajak orang. Kamu suruh orang naik kuda, kamu suruh orang main panah, tapi dalam masa yang sama kamu tak faham apa itu tauhid dan syirik, maka rugilah kamu. Itu kita kata dia tak tahu prioriti kan. So ini masalah kita yang kita hadapi sekarang ni. Orang hanya nampak sunnah tu makanan sunnah, makanlah madu, makanlah ini, makanlah ini sunnah Nabi, dia kata. Tapi kalau bawa kalimah tauhid ni, Wahabi pula jadinya. Allah musta'an. Dia tak jadi sunnah Nabi dah, dia tuduh Wahabi tu. Allah musta'an. Nampak tak? Ini kita kata tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai. Baik, ulama mutaakhirin mereka sebutkan kalimah tauhid ni juga sifatnya al-fariqatu bainal kufri wal Islam, membezakan antara kufur dan Islam, kekufuran dan Islam. Siapa yang mengucapkan kalimah tauhid ini dengan mengetahui maknanya, melaksanakan tuntutan-tuntutannya, maka dia menjadi seorang Muslim. Barang siapa yang tak mahu mengucapkannya, enggan, atau mengucap syahadah la ilaha illallah tetapi dia tidak faham maknanya, atau dia mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah, dia tidak mengamalkan tuntutan-tuntutannya, lam yakun musliman, dia bukan Muslim. Sehinggalah dia tahu maknanya, dia mengamalkan tuntutan-tuntutannya secara zahir dan batin. Jadi nama-nama kalimah tauhid ini kita sebut tadi, kalimah ikhlas, kalimah taqwa, al-urwatul wusqa. Al-urwatul wusqa ni apa? Tali yang sangat kokoh. Tali yang sangat kokoh. Al-urwatul wusqa. Kalimatul fasilah ataupun fariqah bainal kufri wal Islam. Ini adalah sifat dia. Sebagai ulama kata dia juga boleh dinamakan dengan kalimah yang memisahkan antara kekufuran dan Islam. Kerana sepakat ulama Islam ijma', siapa sahaja yang nak masuk Islam kena ucap kalimah tauhid, syahadah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sepakat. Ke ada orang yang kalau dia sebut Allah 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 boleh masuk Islam? Saya rasa ni yang pernah ada pengalaman tengok majlis saudara baru ucap kalimah syahadah. Siapa ada pengalaman? Tak ada sini. Ataupun tengok dekat video ke? Ada semualah kan, semua pernah tengok. Maka akan diucapkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak sebut Allah 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 ataupun hu huwa. Betul tak? Tak. Yang tu pelik lah. Sebab ada orang kata sebab itu bila kita bantah yang orang yang mendakwa boleh zikir hu kan, daripada zikir kalimah mufrad dengan zikir dhamir, dhamair. Kalimah mufrad maknanya dia kata Allah 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 Allah, dia dipotong kalimah, maknanya daripada la ilaha illallah tu dia tak tahulah, kita tak naklah kita nak cakap dia malas kan, tapi tak tahulah apa sebab dia jadikan dia, daripada la ilaha illallah tu dia potong Allah. Itulah kata lepas Allah la ilaha illallah tu dah potong hu pula, lepas hu jadinya last sekali, lepas tu tak ada apa dah, sebab dah tak tahu jadi apa. Allah musta'an. Sebab Nabi SAW afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini adalah zikir yang paling utama. Kenapa? Kerana dia kalimah tauhid, kerana dia adalah kalimah taqwa, kerana dia adalah kalimah ikhlas, kerana dia adalah urwatul wusqa. Kalau kita faham maknanya. Tapi kalau kita tak faham, ini masalah. Kita tak faham, ini masalahnya. Sebab itu kita tengok hari ini ada orang yang ini disentuh oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Saleh Al-Fauzan dan ramai lagi ulama-ulama yang datang kemudian ini yang menjelaskan tentang pentingnya mengetahui, mempelajari dan terus menerus, maknanya mengukuhkan kalimah tauhid ini dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Bila mereka menegur tentang golongan-golongan yang mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah ni, memang mereka sebut hari-hari banyak, 1000 kali pun ada.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi 1000 kali mereka sebut. Tapi lepas tu mereka pergi minta daripada kubur, minta daripada wali, minta daripada orang soleh yang sudah mati dengan alasan tawassul. Mereka minta kepada keramat ini, mereka mengharapkan daripada wali-wali ini membantu mereka dengan doa mereka, dengan pengharapan mereka kepada wali-wali itu. Mereka samakan seperti mereka mengharap kepada Allah. Dan mereka mendatangi dukun, bomoh dan pawang, sedangkan itu adalah antara perkara yang boleh menafikan kalimah tauhid itu, yang boleh merosakkan kalimah tauhid. Kerana apa? Kerana tak faham. Kerana tak faham apa itu kalimah tauhid. Sebab itu bukan masalahnya tak ucap kalimah tauhid, tapi masalahnya sekarang ni dah tak faham apa itu kandungan, apa itu rukun dan syarat-syarat serta tuntutan-tuntutan dan nawaqid, perkara-perkara yang boleh membatalkan kalimah tauhid. Dan lebih spesifik lagi, kita nak tengok pada kejahilan tentang makna kalimah tauhid itu sendiri. Makna kalimah tauhid la ilaha illallah, yang mana perkara ini adalah perkara yang kita tak boleh biarkan, dan kita tak boleh kita reda kita ini terus menerus maknanya dalam kejahilan. Lebih-lebih lagi kalimah tauhid ini adalah, kita katakan, kunci syurga, yang mana dia adalah jaminan kita untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jaminan kita untuk mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dan ini yang kita nak bincangkan secara lebih spesifik. Baik, kalau kita tengok apa maksud la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau kita translate, kita dengar translation, terjemahan. Tiada, selalu yang kita dengar, tiada Tuhan selain Allah. Yang selalu common yang kita dengar, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ada juga yang dia ilah tu dia tafsirkan dengan tiada yang wujud melainkan Allah. Macam contoh dalam nasyid-nasyid, tiada yang wujud melainkan dia, tiada yang wujud melainkan Allah. Pernah dengar tak? Ada wujud apa? Ada wujud tidak bakal. Ya. Sifat Allah. Tak, di sini tiada yang wujud melainkan Allah. Jadi dia apa maksud dia? Sebenarnya dia ada kaitan dengan aliran pemahaman wahdatul wujud. Wahdatul wujud adalah ahlul hulul wal ittihad. Mereka yang kita dah sebut sebelum ni, wahdatul wujud ni takrif yang ringkas kita nak faham. Mereka berkeyakinan bahawasanya berlakunya kesatuan antara Tuhan dengan alam. Ta'lihul kaun, maknanya Allah itu bersatu dengan makhluk, bersatu dengan alam. Kalau yang bersatu dengan makhluk yang tertentu dipanggil ittihad. Contoh macam Nasrani, orang Kristian, mereka berkeyakinan bahawasanya Isa ibnu Maryam itu adalah ada padanya unsur lahut, ketuhanan, divine. So dia ada, sebab itu ada yang tafsirkan dia adalah words of God. Dia sendiri adalah kalam Tuhan. Isa itu adalah kalimah Allah. Maknanya mereka memberikan kepada Isa itu sifat ketuhanan. So dia adalah bahagian daripada Tuhan. So divine, bahagian Tuhan. Dia dipanggil lahud. So Isa dia ada unsur nasud dengan lahud. Nasud maknanya kemanusiaan, dan unsur ketuhanan, divine, lahud. So ini syirik, ini tak boleh. Dan ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi tak bagi sahabat melampau dalam memujinya, kerana Nabi nak tutup benda ni. So itu wahdatul wujud, ahlul hulul wal ittihad. Yakni mereka ni berkeyakinan bahawasanya tiada yang wujud melainkan Allah. Maknanya mereka menafikan wujud selain Allah. Apa maksud menafikan wujud selain Allah? Maknanya mereka menyatakan sama ada mereka sedar atau tak,
Maknanya apa yang wujud, semua yang wujud ni semuanya adalah Allah. Apa maksud dia? Maksudnya ni Allah, ni Allah, tu Allah, semua ni Allah. Jadi itulah nihayah atau itulah ghayah, itulah pengakhiran, kemuncak pada makna fahaman wahdatul wujud. Semuanya Allah. Jadi kat situlah maknanya tak digugurkan segala syariat, maknanya tak ada lah, semua Allah, semua dah jadi Tuhan. Kemudian ada peringkat-peringkat untuk mencapai pada tahap wahdatul wujud itu sebenarnya diambil daripada unsur-unsur asing, daripada Hindu dan juga Buddha, ajaran Buddha. Dalam Hindu ada moksha, kesatuan dengan Tuhan kan, maknanya bersatu dengan Tuhan. Bila dia dah yoga atau apa benda, buat dia punya ritual itu sampai tahap moksha. Moksha tak salah. Dalam Buddha dipanggil nirvana. Bersatu dengan Tuhan. Kemudian kalau kita tengok ada satu jenis yoga yang memang dia sebut memang jelas-jelas lah, maknanya yang cakra apa semua tu kan, memang dia nak dapatkan kuasa ketuhanan. Kuasa ketuhanan kan. Siapa pernah tengok kartun Dragon Ball? Saya tengok, semua tak tengok. Anak-anak kita ke cucu kita. dia ada dia punya hero dia tu kan, nama Son Goku kan. Dia boleh sampai tahap jadi super saya, kemudian dia jadi sampai ada inilah, jadi Tuhan, boleh jadi Tuhan lah, boleh pergi ke akhirat, boleh lawan dengan dewa-dewa dan sebagainya, boleh kembali balik ke dunia, itu macam-macam lah. Itu adalah incarnation apa semua, itu masuklah dalam tu. Baik, sebenarnya itu adalah perkara-perkara yang kalau kita perasan macam sama juga dalam sebahagian banyak dia dalam martial arts, seni mempertahankan diri, seni membela mempertahankan diri ni. Contoh macam kalau India apa panggil? Kalau orang India dia punya martial arts apa? Apa benda lah, tak ingat lah. Kemudian ada yang kungfu kan, Shaolin kungfu kan. Kemudian ada apa lagi? Muay Thai. Kemudian taekwondo lagi. Dia semua tu kalau kita tengok ada tak pasti, tapi ada satu kajian daripada seorang pengkaji martial arts ni, dia sebut dia dah test semua, dia mendalami semua martial art, dia kata semua ada unsur-unsur yang melibatkan, kita kata ni lah unsur-unsur keagamaan. Sebenarnya syirik apa semua tu lah. Silat pun ada. Silat pun tak terlepas. Silat pun ada. Maknanya silat pun ada jurus-jurus kan, yang tertentu dan sebagainya. Dia belajar tu yang paling minimum, maknanya ada connection dengan. Ya, betul. Sama dia maknanya dia ambil juga daripada Buddha punya elemen-elemen tu. So dia dah synchronize. Dia gabungkan. Dia dah gabung. Yin dan yang semua tu macam-macam. Baik, jadi kat situ dia ada kaitan dengan akidah wahdatul wujud sebenarnya. Wahdatul wujud, kesatuan wujud. Kira translate kesatuan wujud, maknanya semua yang wujud ni hanya hakikatnya Allah. Cuma dia ada mazhab-mazhab yang berbeza lah dalam pentafsiran ni. So ada yang kata apa yang kita tengok ni adalah diumpamakan dengan macam-macam perumpamaan. Macam contoh bayang-bayang dan bayangan Tuhan, kemudian mencerminkan bayangan Tuhan, kemudian ombak dengan laut, air laut tu ombak, maknanya ombak itu diumpamakan seperti wujud yang ada ini. Air laut itu ada diumpamakan dengan Tuhan. Dan semua tu ada kita kata ada itijahat, ada penjelasan dalam mazhab dalam wahdatul wujud ni pun ada banyak tafsiran. Tapi secara umumnya kita kata poin dia, kita sebagai seorang Muslim, persoalan yang kita perlu datangkan, adakah macam ni cara Nabi SAW explain dekat sahabat tentang tauhid? Itu saja. Adakah sahabat Nabi faham macam ni? Itu saja. Kalau kita kata tak, sahabat Nabi tak faham macam ni, settle, habis. Maknanya buanglah benda tu. Buat apa kita nak mempertahankan habis-habisan? Allah musta'an.
sebenarnya dah ada satu kajian yang dalam bahasa Melayu kan. Kalau kita tengok anda ada kongsikan di grup Telegram, seminar kebatinan serentak Wahdatul Wujud dan penyerapannya dengan cara batiniah oleh Yang Bahagia Profesor Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim. Ini tahun 2000. Dia punya kertas kerja tu tahun 2000. Anjuran Kolej Universiti Islam Malaysia, QUIM, 2000. Dah 24 tahun lah. Tapi tengok bahaya benda ni. Tahun 2024-2023 kita dengar ada beberapa golongan yang cuba untuk menghidupkan balik fahaman Wahdatul Wujud ini dengan menggunakan pengaruh-pengaruh orang tertentu, golongan tertentu, untuk mengharuskan benda ni. Dan kita bimbang. Kita bukan bimbang kerana benda lain. Usaha-usaha untuk menghidupkan balik tarikat-tarikat yang telah difatwakan dahulunya sebagai haram, dan juga ada elemen-elemen Wahdatul Wujud. Itu kita pelik tu. Allah musta'an. Jadi kesan dia bahaya. Kesan dia sangat bahaya. Kesan yang efek yang kalau kita tengok yang baru-baru ni, ada seorang tokoh Nusantara tu yang datang dekat satu universiti yang universiti kita ni. Apa namanya, Kiai tu. Kan dia cakap apa? Rokok tak haram kan? Dia kata rokok halal kan? Dan itu salah satu contoh lah. Kita nak tengok macam mana teruknya perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat ni. Itu bukan kita tak kaitkan tu dengan Wahdatul Wujud, tapi kita cuma tengok meremehkan perkara-perkara yang kemungkaran, yang sudah boleh kita katakan rokok ni memang dah disepakati oleh al-atibba, maknanya doktor-doktor, pakar-pakar medik tentang kemudaratannya, dah disepakati. Tiba-tiba kita bawa pendapat yang maknanya tak tahulah, mungkin dia sendiri rokok ataupun dia nak tarik. Dia kata Wahabi yang mengharamkan. Allah mustahil. Sekali dia tuduh Wahabi Wahabi yang mengharamkan rokok. Kelompok lain tak mengharamkan. Baik. Jadi ini kita kata contohlah. Itu kita nampak baru isu rokok. Sebenarnya kalau kita tengok dalam ajaran-ajaran Wahdatul Wujud ni, dia lebih dahsyat. Dia bukan, kalau kita nampak menghalalkan rokok tu pun kita dah macam tak boleh nak terima kan. Orang yang ada fitrah, kita tahu rokok tu tak bagus, mudarat. Hatta kita kenal ada orang kawan-kawan kita yang isap rokok pun, dia pun tahu. Dia kata dia at least dia tak menghalalkan perbuatan yang mudarat tu. Dia tak justifikasi. At least orang macam ni dia kalau dia isap rokok, dia tagih, dia susah nak ni. Kita faham ada orang yang isap rokok ni macam-macam. Ada orang yang dia isap rokok, bila ada budak-budak, dia tak isap rokok. Dia respect. Yang ni dia boleh berubah. Tapi kalau yang tak boleh berubah ni, susah sikit ni, dia hanya fikir kepentingan dia. Ada budak kecil ke, baby ke, apa ke, lantak pilih isap rokok, dia tak peduli. Ini bahaya sikit. Lagi bahaya macam Kiai tadi tu. Boleh ke? Maknanya benda-benda macam ni, kita baru nampak rokok tu macam dah, kita kata apa benda ni kan. Sepatutnya kita beragama ni, kita maknanya agama kita ni menyeru kepada menolak kemudaratan, kan? Apa dia, daf'ul mafasid wa jalbul masalih. Jadi tiba-tiba ada satu maknanya perkara yang kita kata. Bayangkan kata rokok, bayangkan kalau zina dihalalkan, maksiat, pembunuhan dihalalkan, apa lagi, merompak dihalalkan atas nama agama. Sebenarnya zina di atas dihalalkan, zina dihalalkan, maksiat dihalalkan, berdua-duaan antara lelaki dengan perempuan dihalalkan. Semua tu ada dalam ajaran sufi Wahdatul Wujud, batiniyah, dalam kitab-kitab mereka sendiri. Minum arak, kita ada pernah sebut dulu ni. Kalau orang yang pernah baca buku-buku sufi yang dah tinggi, maknanya kitab-kitab yang utama mereka, dia akan jumpa macam ni lah.
Kalau kita hari ini terkejut dengar ada kiai, Pak Kiai kata rokok boleh kan, itu baru sikit. Sebenarnya ada banyak lagi. Contoh macam anda pernah sebut sebelum ni dalam, tak salah ada dalam Tabaqat Sya'rani kan, ataupun dalam kitab-kitab sufi yang lebih banyak lagi. Kalau kita tengok mereka, anak-anak murid ni tengok tok guru dia tu minum arak, kemudian ditakwilkan, dia kata arak tu susu, tok guru tak minum arak yang hakiki sebenarnya. Sebab apa? Sebab semua tu adalah, ialah dia balik pada apa punca dia. Punca utama dia balik kepada pemahaman wahdatul wujud tu. Kerana syariat telah gugur, kerana semuanya Allah. Sama juga macam fahaman Ibnu Arabi. Itu antara tokoh yang menghidupkan fahaman wahdatul wujud ini. Kalau asal dia punya origin wahdatul wujud ni, pemahaman ni, dia asalnya diasaskan oleh dalam sejarah Islam lah. Dalam sejarah Islam dia datang daripada Jaham bin Safwan, Jahmiyah tu. Sebab dia awal yang menafikan Allah di langit dan dia kata Allah di mana-mana. Situ juga adalah punca. Sebab itu bila kita ahli sunnah, sebab apa asatizah kita, guru kita sangat menekankan tentang isu berkenaan dengan asma' wa sifat. Lebih-lebih lagi tentang masalah al-istiwa, sifat al-ulu. Carilah ustaz-ustaz di mana-mana yang ahli sunnah, di Indonesia ke, di mana ke, di Amerika ke, di mana ke, semua akan fokus pada isu ini. Sebab apa? Sebab mereka nak tutup pintu-pintu wahdatul wujud, golongan wahdatul wujud. Sebab kalau kita tak clear tentang di mana Tuhan kita, di situlah mereka akan masuk. Kan, macam dulu dia kata ada seorang yang keluar kat video tu, dia kata Allah tu roh kan, spirit, roh. Jadi sebab apa? Sebab tak tahu Allah di mana. So tak ada jawapan yang standard tentang Allah di mana. Jumpa orang ni dia kata Allah di mana-mana. Jumpa ustazah kata Allah di dalam hati kita. Nampak macam betul. Tapi kita tak tahu apa jawapan yang sahih. Semuanya berpunca daripada kejahilan tentang makna kalimah tauhid itu sendiri. So itu kita nak highlightkan makna kalimah tauhid. Baik, jadi la mawjud illallah, tiada wujud melainkan Allah, itu bukan makna la ilaha illallah. Kenapa? Yang first sekali, kerana Nabi SAW tidak memaksudkan dengan maksud tersebut. Sebab itu yang sahihnya, yang maksud la ilaha illallah ini, dia adalah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan ini kita akan buktikan dalam kelas ini. Dan yang akan datang kita akan buktikan satu persatu makna la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Secara ringkasnya, untuk kita kata kita semua tahu dalil-dalilnya, antaranya adalah dalam surah Al-Hajj ayat 26 dan surah Luqman ayat 30. Okey, yang pertama surah Al-Hajj ayat 26. 26 bukan 62. Terbalik. Kalau terbalik, kalau nombor tengok terbalik ni dia panggil apa? Kalau kita ada anak kecil. Apa dia? Ana jenis yang tu. Tambah-tambah kalau macam ni, kita tengok nombor, kita tengok banyak yang nombor yang dalam Rumi, kemudian dalam Arab kan. Anda tengok, anda ajar anak anda sama juga. Pattern dia sama. Dia selalu tukar. 7 2 dengan 6 dia selalu tukar. Itu dia kata apa kalau tukar, pokoknya kita sama. Dia panggil apa? Wah, itu Allah lah. Alhamdulillah, tapi kita normal lah. Normal. Baik. Berapa tadi? Surah Al-Hajj ayat 62. Bukan 26. 62. Surah Luqman ayat 30. 30. Al-Hajj ayat 62. Jangan tukar, 26 lain, 62 lain. 62.
pasal Nabi Lut ni. Okey, dah tambah kita tengok. Ayat dia dzalika bi anna Allah huwal haqq. Berapa? Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Baik, kita nak dapat pemahaman macam mana kita kata la ilaha illallah tu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya kita kena faham ayat ni. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Dan demikian itu bahawasanya Allah itu huwal haqq. Baik. Satu lagi sebelum kita masuk ayat ni, kita kena faham asas di bahasa Arab lah. Apa maksud Allah dan apa maksud ilah. Secara ringkasnya dalam bahasa Arab, Allah itu maknanya zu al-uluhiyah, yani zu al-ubudiyah, pemilik sembahan, pemilik bagi pengabdian yang disembah. Al-ilah maknanya ma'bud. Orang Arab faham al-ilah maknanya yang disembah. Orang Arab tak faham ilah tu maknanya mawjud. Bukan wujud sebab semua manusia atas muka bumi ni daripada zaman Adam sampai pada zaman kita ni semua yakin dan semua percaya Allah tu wujud, kecuali yang syudzat, yang ganjil-ganjil yang datang kemudian. Tapi asal fitrah manusia semuanya percaya kewujudan Allah. Maknanya ada Allah, adanya makhluk. Ada Khaliq, ada pencipta, ada makhluk. Wahdatul wujud ni tak ada pencipta saja, makhluk tak ada. Sebab pencipta tu dia telah mencipta makhluk dia masuk meresap dalam makhluk dia. Salah. Itu daripada teori fight, teori emanasi. Daripada Ibn Farabi dan juga Al-Farabi, Ibn Sina, mereka ambil daripada falsafah. Itu teori fight tu. Itu yang jadi macam mana dia samakan Tuhan macam limpahan cahaya. So ini kita kata tak betul lah, sesat, faham kufur. Baik, dzalika bi anna Allah huwal haqq. Ya Allah kata demikian, bahawasanya Allah Taala itu dialah ilah yang benar. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Allah itu sendiri maknanya yang disembah. Al-ilah. Al-haqq maknanya yang benar. Al-haqq nama Allah, al-haqq yang maha benar, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang diseru selainnya, apa yang diseru, yad'un kat sini maknanya ya'budun. Kerana termasuk ibadah yang paling utama dalam setiap umat-umat yang diutuskan Rasul kepada mereka itu adalah doa. Seruan, ini doa, permintaan. Jadi doa termasuk daripada ibadah. Sebab itu Nabi SAW dalam hadisnya, Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Macam Nabi kata al-hajju Arafah. Ad-du'a huwal ibadah, sama macam al-hajju al-Arafah. Haji itu Arafah. Maknanya haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau kamu tak wukuf di Arafah, tak sah haji kamu, kerana dia rukun utama dalam haji. Macam mana sekalipun kamu ada kekurangan dan sebagainya, wajib wukuf di Arafah, baru dah dikira haji kamu. Kalau haji tak ada wukuf, maknanya tak dikira haji lah. Jadi sama macam ad-du'a wal ibadah. Maknanya doa itu adalah ibadah. Kalau kamu tak berdoa, maknanya kamu tak beribadah. Kamu beribadah mesti kena berdoa. Sebab itu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Apa yang diseru selainnya, yang disembah selain Allah itu adalah yang batil. Huwal batilu wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan bahawasanya Allah itulah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian dalam surah Luqman ayat berapa? 30. Fa'lam Zalika. Itu kan ayat tu. 30 zalika. Zalika bi anna Allah huwal haqq. Itu surah Luqman sebenarnya. Luqman. Ayat 30, bukan surah Al-Hajj ayat. Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat dia lain. 62. 62. Lain kan? Yang tadi itu surah Luqman ayat 30. Al-Hajj, Al-Hajj. Ini baru lupa yang Sama ya? Jawapan dia sama. Baik.
Tak apa. Dia sama, sama. Luqman Bukan 62, 62. Luqman 30 dengan 62 Al-Hajj. Baik. Yang kedua, yang ketiga, yang tadi itu 2 ayat tapi sama. Dia panggil mutasyabih. Dia sama. Ayat mutasyabih ni dia dalam, kalau kita hafal kan, kalau hafal Quran, dia ayat yang sama. Dia sebutan dia sama. Lafaz dia sama. Baik. Yang ketiga, surah Muhammad ayat 19. Allah Taala kata fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan mohonlah keampunan untuk dosamu. Baik, dari ayat ni kita kena faham daripada tafsir ulama. Tafsir antara Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau kata fa'lam ya Muhammad la ma'buda tanbaghi au tuslih lahu al-uluhiyah. Ketahuilah engkau wahai Muhammad, tiada ada sembahan yang sepatutnya ataupun yang selayaknya baginya untuk diberikan pengabdian al-uluhiyah. Wa yajuzu laka lil khalqi ibadatuhu, dan dibolehkan untuk seluruh makhluk menyembahnya kecuali Allah sahaja, kecuali Allah khaliqul khalq, yang mencipta segala sesuatu. Wa maliku kulli syai' yadinu lahu birububiyah, yang sepatutnya kamu beragama dengannya, yang kamu percaya bahawasanya dia itu baginya itu ada rububiyah, yang dia mencipta kamu, memberi rezeki, dan itulah yang selayaknya kamu sembah. Sebab itu kita nak bincangkan tentang makna ilah ini. Dia agak panjang, maknanya kelak akan datang kita akan sambung lagi pembahasan ni. Kita akan bincang maknanya macam mana ulama boleh tafsirkan la ilaha illallah tu jadi la ma'buda bihaqqin. Bihaqqin, la ma'buda bihaqqin illallah. Supaya kita jelas, supaya kita tak mudah untuk digoyah, diganggu gugat keyakinan kita dengan kalimah tauhid. Kalau orang tanya ada, kita hari ni ada macam-macam kita kata apa, kita punya kata-kata azimat dan sebagainya, ataupun dalam ayat Quran pun banyak kan. Kita ada ayat yang kita suka, ada ayat yang kita yang memang yang bagi inspirasi dekat kita, atau kita ada pengalaman ayat tu yang kita paling ingat sekali, yang kita suka baca dalam solat kita dan sebagainya kan, betul kan? Tapi kita nak cari satu kalimah yang kita semua sepakat. So, contoh macam anda tanya kat depan ni, kita tanya surah apa yang disuka. Seorang ni dia akan beritahu, saya suka surah Al-Fatihah, betul. Saya suka surah ini, saya suka surah Al-Mulk, saya suka surah ini, sekian-sekian. Baik, dia ada macam-macam. So dia tak boleh menyatukan. Tapi macam mana kita nak satukan? Tak, even banyak kan. Even Al-Quran dah turun pun, maksudnya dia masih lagi kita tak boleh satukan. Apa perkara yang kalau kita tengok balik, kita teliti balik, yang dia akan menyatukan kita semua? Kalimah ni saja. Kalimah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah tauhid. Jadi ini yang kita kena jadikan sebagai pegangan kita, yang kita kena pegang betul-betul, dan bila kita nak pegang, kita kena faham betul-betul. Biar kalimah ni maknanya terus mekar dalam hati kita sampailah kita mati nanti, sampailah kita akhir hayat kita nanti. Kita harapkan, kita minta Allah Ta'ala, kita bertawassul dengan amalan soleh kita menuntut ilmu ni, semoga Allah Ta'ala matikan kita. Sebelum kita mati itu kita ucapkan kalimah ni, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang itu yang kita nak. Sebab itu sebelum kita nak meninggal tu, kita pastikan dulu kita betul-betul faham kalimah ni, supaya bila kita meninggal nanti, bila kita nak dekat meninggal nanti, sakaratul maut ni memang dahsyat. Supaya kesusahan kita ketika belajar kalimah tauhid ini, kita menuntut ilmu, kita faham, kita mengaji, mula tak faham sangat mula, tapi kita terus tak berputus asa nak faham kalimah tauhid ini. Bukan mudah, bukan senang. Nak amalkan lagi susah. Lagi berat. Kan, sebab tu ada satu poster ni dia tunjuk dua keadaan. Yang pertama, dia tunjuk gambar orang yang selesai hafal Quran, majlis khatam Quran kan, dapat pingat, dapat itu, happy. Gambar yang kedua, dia tunjuk ada orang yang terpaksa masuk dalam penjara kerana nak mengamalkan Quran. Beza. Betul tak? Nak mengamalkan Quran bukan senang. Memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran
Quran ini walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Memang Allah mudahkan Quran ini untuk hafal, untuk belajar memang mudah. Tetapi nak amalkan, Allah Taala kata dekat Nabi Muhammad, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya aku akan berikan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Kata para ulama, berat tu maknanya berat nak amalkan, berat nak sampaikan, berat. Orang hari ni kalau kita tengok hafal Quran, semua orang suka. Tapi bila kita masuk pada tahap amalkan Quran, nak amalkan isi kandungan Quran, dia makin mencabar. Sebab itu kita minta Allah Ta'ala pemudahkan urusan kita semua. InsyaAllah kita akan sambung kelas kita pada minggu depan. Kita akan sambung pembahasan ni, pembahasan tentang kalimah tauhid ni. Kita akan bincang dulu yang first tu, kemudian baru kita akan masuk syarat-syarat dan juga rukun dan syarat-syarat. Ini sangat penting. Baik, naktafi bihadzal qadar. Ya. Ada soalan? Ustaz, tadi surah Muhammad ayat berapa Ustaz? Surah Muhammad ayat berapa tadi? 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah apa? Surah Muhammad ayat 19. Ayat tadi. Nombor surah. Kalau nak tanya anda nombor surah, anda tak tahu. Anda tahu ayat. Yang tu kena tengok ni. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza. 19. Ayat 19. Surah 47. Ayat 19. Barakallahu fikum. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.